indahnya bila kita bersama. Assalamualaikum semua. Salam Sabtu, hujung minggu yang saya rasa cukup ceria untuk saya. Sebab tu warna pilihan saya hari ni nampak, Zack? Sangat ceria Dayah, sangat ceria. Zack pun tengok Dayah pagi ni, jumpa Dayah macam Masya Allah, cantiknya. Masya Allah. Itu perkataan pertama Zack keluar kan? Ya ke? Betul. Jadi sebenarnya bila pagi ni kita memang energi kena up. Kena luar biasa. Jadi kami harap anda semua di rumah dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin juga yang tak dapat tengok di rumah, ada apa-apa perancangan nak keluar, tapi masih nak tengok Borak Kopi Tiam, boleh sebab kita ada live juga. Betul, live di Facebook tuan-tuan dan puan-puan. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Yalah kita guys, guys, macam tu. Sebab apa Dayah kata boleh menonton juga di Facebook Borak Kopi Tiam, sebab kita nak berkomunikasi dengan you guys. Alright, bagi tahu apa-apa yang anda nak borak dengan kita, dan hari ni kena dengan kita punya topik. Sebab apa? Pakaian terpakai. Okey, dia bukan sekadar pakaian sebenarnya. Betul tak? Kadang-kadang kita ni dekat rumah ada banyak sangat barang kita beli, beli. Lepas tu tak tahu. Alamak, barang ni macam mungkin dah terkoyak sikit. Warna dah luntur sedikit. Lepas tu terus kita fikir, buang. Hari ni sebenarnya kami nak kongsikan dengan anda semua bagaimana barang-barang ni boleh menjadi sesuatu yang baru. Kiranya perasaan tu berasa macam wah, macam seperti beli barang baru. Macam tu. Okey, pertama sekali saya nak tanya dekat penonton-penonton semua. Zack handsome tak? Zack nak tanya, Zack handsome tak? Kalau Zack handsome, komen Zack handsome sekarang. Okey? Dayah, cakap pasal barang yang terpakai kan? Ya. Zack masuk dekat studio kita ni, Zack nampak pen warna pink. Okey, pen warna pink ni, Zack nampak atas meja, tak ada siapa nak mengaku, Zack pun boleh jual barang yang terpakai. Pen elok lagi. Siapa nak beli? Tak, dengan murah 70 sen. Ini nampaknya buat bisnes di dalam set ya. Tapi sebenarnya betul, hari ini memang best sangat sebab kita nak kongsikan sesuatu yang mungkin bagi anda idea baru. Apa nak buat, dan mungkin boleh meniaga juga. Macam saya cakap tadi lah. Apa-apa pun kita kena selalu kreatif. Betul. Bising sangat lah ni nak cakap selalu jadi terlalu pula. Aduh. Alright, jadi apa-apa pun kita nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan info COVID-19 pada kali ini. Jom kita tengok apakah nombornya. Betul. Kita masih berada di fasa ini 2033 kes baru dilaporkan pada 16 Jun 2022. Kita masih lagi berada dekat sini. Dan ini tidak bermaksud kita boleh terus selesa boleh, have fun boleh, cuma kena terus bertanggungjawab. Betul, sebab kehidupan kita harus diteruskan. Betul, dan betul macam yang Zack katakan, kita melalui fasa orang kata peralihan ke endemik. Jadi memang kiranya ni dah tahun ketiga. Ekstra dah tahu apa nak buat nak jaga diri tu ya. Okey, dan seterusnya kita nak cerita tentang cuaca. Sebab sekarang ni saya rasa cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang hujan, panas. Dia sama macam emosi kita lah. Tidak menentu kadang-kadang. Kadang-kadang cerah. Mari kita lihat seperti di Kuala Lumpur, macam ni lah. Kadang-kadang perasaan saya seperti ini juga. Ribut petir bila kurang sabar. Betul. Ya, betul ya. Lepas ribut petir, kita ke ribut petir juga Shah Alam. Shah Alam pun ribut petir. Alright, so elok-elok mereka-mereka yang nak menuju ke Shah Alam. Sabar juga dengan Ipoh hujan. Dan Georgetown pun dijangka ribut petir juga. Alright, lepas ke Georgetown, kita pergi pula ke Alostak. Alostak pun ribut petir juga ramalan cuacanya. Lepas tu kita... Awak hang tiba-tiba cakap tak? Arau. Tak apa, cik cakap arau. Orang Arau cakap macam ni tau, ribut petir. Tu dia teruk. Buat teruk dah. Ya, buat teruk. Lepas tu kita pergi ke Kota Baru Kelantan. Ramalan cuacanya adik kakak pakat ribut petir belakang lah. Jadi modek lah tubik-tubik jalan tu apa tu. Kalau Ganu? Ganu ini cerah ya. Bolehlah kita makan kopok leko di tepi jalan dengan happy-nya. Rindu pula, lama tak kita Ganu saya. Rindu kan? Sama juga dengan Kuantan. Saya pun rindu Kuantan. Lama tak pergi Kuantan. Boleh makan tepung ikan patin tau. Tempoyak kat Kuantan Ya, ribut petir juga. Tapi tak apa, boleh rancang perjalanan. JB. Johor Bahru ramalan cuacanya ribut petir, dan mari kita lihat pula bagaimana suasana di Bandaraya Melaka. Turut hujan. Ni rata-ratanya memang hujan ribut petir Tapi orang Somban tak ada masalah. Orang Somban cerah cerita Boleh keluar, beli daging salai buat makan lomak. Sedap mak. Okey, Kuching ribut petir ramalan cuacanya, dan seterusnya Kota Kinabalu ramalan cuacanya turut ribut petir, dan no time information no signal, check the cable tapi connection. Kota Kinabalu ada ribut petir. Okey. Kota Kinabalu ribut petir juga. Ribut petir. Jadi sebenarnya kita kongsi ni seperti kebiasaannya, kita just nak bagi tu supaya anda boleh rancang perjalanan. Nak pergi mana, nak pergi open house ke dan sebagainya. Dan Zack, daripada tadi kita cakap topik kita ini best sebab banyak boleh share, boleh buat bisnes juga.
Kan? Bukan nak berniaga sekarang ni. Kenapa Zaid gelak? Saya gelak sebab saya tengok Dayah. Saya tengok Dayah punya Instagram. Saya rasa hari ni kalau Kapten Hanif tengok, mesti dia akan WhatsApp Dayah agak. Cantiknya isteriku. InsyaAllah, dia dah cakap bagi tadi. Cantik. Nampak tak? Different, dia macam vibe tu macam wah, very fresh apa semua. Terima kasih Zaid. Sebenarnya bagus kita ada kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang saling memuji macam ni. Tapi apa-apa pun kita nak terus cakap tentang topik kita. Yes, jangan buang. Jangan buang. Bukannya buang perasaan ataupun buang keluarga atau sebagainya. Tetapi barang-barangan. Contoh Zaid. Okey, jujurlah. Dayah ni suka beli baju. Alah, kita orang perempuan kan. Okey, beli baju. Sekejap lagi, tudung tu dah ada warna hitam. Tapi beli hitam, lebih kurang ada 3-4 yang lain juga yang sama. Setuju. Kan? Setuju. Dan yang pakai tu satu je. Jadi yang lain tu nak buat apa? Ya, mungkin ada yang saya sedekahkan bagi kat orang, kongsikan keluarga. Tapi ada juga barang-barangan yang saya rasa, saya tengok dekat banyaklah kat Instagram kan dia ajar tutorial macam mana nak hasilkan orang kata macam upcycle tau. Dia boleh menjadikan satu produk yang baru. Contoh macam seluar jeans kan dikoyak-koyak lepas tu dia boleh buat sebagai pen holder. Cantik. Tapi saya sebenarnya tak ada bakat seni sangat nak buat macam tu. Dalam tahap bagi jadi pen holder tu tak ada bakat. Baik, itu cerita Dayah. Cerita anda pula bagaimana? Kongsikan bersama dengan kita. Kita nak baca komen-komen di Facebook. So teruskan komen di Facebook. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan kepada anda trivia DIY barangan terpakai. Let's go. Pernah tak anda rasa sayang untuk membuang barang lama walaupun ia tidak digunakan lagi? Lebih-lebih lagi sekiranya barang terbabit mahal dan hanya terbiar begitu saja. Untuk pengetahuan anda semua, barang terbiar ini sebenarnya boleh dikitar semula untuk dijadikan barang yang berguna. Tayar terpakai sangat berguna dijadikan produk kreatif. Antaranya ialah kerusi santai. Sekiranya kerusi ini dibeli di kedai, harganya mungkin sedikit mahal. Daripada dibuang sahaja tayar terpakai ini, apa kata anda rajinkan diri dengan hanya menggunakan tali jut dan gam sahaja? Mudah kan? Kotak terpakai antara bahan yang murah dan senang untuk didapati. Banyak hiasan dan dekorasi yang boleh dihasilkan seperti anak patung atau rumah kucing daripada cardboard hasil tangan sendiri. Kotak ini juga boleh dijadikan rumah mainan untuk anak-anak. Ibu bapa hanya perlukan kreativiti untuk membuatnya lebih menarik. Pasti jimat. Paip jenis PVC sering digunakan sebagai paip air di rumah. Rak kasut daripada paip PVC ini juga antara barang kita semula yang boleh dibuat sendiri. Selain menjadi tempat letak kasut, ia juga menjimatkan dan tidak perlu lagi membeli rak kasut yang baru. Apalagi, jom kita cari barang lama yang berguna untuk dikitar semula. Yes. Begitu indah dan cantik di sebelah ni peti ais ke apa Dayah? Tak Cik, saya nak bagi tahu Cik ada apa-apa baju-baju yang lama tak pakai tu? Alhamdulillah lah. Yang saya nak buang sekarang ni saya punya emosi tidak menentu. Masya Allah, bukan sebab saya tahu awak kan sekarang selalu pergi gym. Saya nampak berat badan pun dah berkurang. Very clever, very clever. Kan inci-inci pun dah berkurang. Jadi saya nak bagi tahu Cik, sebenarnya ini adalah inisiatif. Kita rakan kita ya. Kita sebenarnya nak galakkan kepada semua orang. Lupa kita kena bagi tahu orang ramai. Okey, apa ni? Sebab tadi saya ingat mesin geregang. Bukan mesin geregang. Tiada duit harus dimasukkan. Ini sebenarnya adalah satu inisiatif untuk fabric recycling. Kita rakan kita nampak ni. Kat sini kita sebenarnya nak mengajak anda supaya tidak buang begitu saja. Kita boleh recycle kat sini, nampak. Nanti boleh bagi baju-baju, boleh topi, glove, apa-apa saja yang barangan fabrik anda lah. Betul. Sebab apa Dayah? Kadang-kadang orang tak tahu mereka ada banyak barang-barang lama, baju-baju lama dan sebagainya. Nak buang, nak bagi kat mana tak tahu. Betul. Jadi ini boleh jadi salah satu option di mana you guys boleh datang dan letak terus kat dalam Bukan nak cakap apa, sebab ini adalah satu inisiatif yang sangat baik daripada kiranya kita berada di Seri Pentas sekarang, bersiaran langsung untuk anda semua. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Dayah pun hari tu saya nampak Haziq, kita punya rakan host, dia pun bawa baju dia banyak untuk recycle. Dia terus masuk dalam ni Masuk dalam ni. Alah, macam tu apa lagi? Jangan. Ini baju sponsor. Baju sponsor. Kita tak galakkan baju-baju baru. Kita galakkan baju-baju lama. Barangan yang terpakai. Jadi saya tak tahu kalau anda kalian di rumah mungkin terfikir, kan bagus juga idea ni daripada buang ataupun sebab apa? Nak bagi orang boleh, tapi kadang-kadang bila bagi orang tu tak bolehlah bagi baju yang dah ada terkoyak sikit. Tumpuk berkoyak sebagainya. Dah warna dah pudar, kita bagi orang biarlah bang elok kan. Dia macam ni lah. Di sini
ni lah guys. Kita anggap macam ni lah. Contoh, kalau kita nak satu barangan tu kan, nak ke kita yang koyak-koyak, nak ke kita yang kotor-kotor dan sebagainya. Bagaimana kita nak barangan tu, macam itulah orang lain mengharapkan barangan tu sampai kepada mereka juga. Jadi datang letaklah dekat sini. Cantik. Okey, jadi happy ya. Happy ya. Okey, jadi sekarang ni Dayah happy, rasa fikir baju apa dia nak letak dia balik ni. Jadi sekarang ni rasa kita boleh berehat sebentar, Zek? Boleh rehat dulu lah. Sebab saya pun nak tengok, nak tanya wife ada tak baju-baju yang boleh di donate kan? Boleh. Jadi jaga mana-mana. Kembali selepas ni di Borak Kopitiam. Yes. Oi, ada siapa dalam tu? Tak ada siapa. Ya, Zak, kembali lagi di Borak Kopitiam. Mana kamera ni. Right. Jadi tadi Dayah cerita pasal apa tu, kita boleh recycle barang dan sebagainya kan. Dapat ingat tak tadi Dayah ada cerita Dayah punya seluar jeans tu Dayah buat pen holder. Dayah bukan buat pen holder. Dayah pernah nampak orang buat pen holder. Dia takut. Tadi cerita macam lain. Orang yang dah nampak tu nampak. Kita bawa ke set. Supaya kita tak rasa macam alamak cak dapat. Ni, nampak ni. Inilah contoh pen holder Dayah cakap tadi tu. Nampak dia cantik kot. Very artsy. Tapi jangan risau. Yang sebelahnya tu pun cantik. Kan sebelah yang mana? Tunjuk pen holder sebelah tu pun ada juga tadi. Tuan dia. Okeylah macam ni. Cerita tadi masa kat luar kita cakap tentang baju yang untuk kita. Yang ni pula orang panggil macam upcycle lah kan. Kita jadikan dia satu produk yang baru. Betul. Okey, mungkin Nolly boleh ceritakan sedikit kan. Mana dapat idea mula-mula? Kita suka dengan denim, of course. Semua orang suka dengan jeans kan. Dia macam evergreen. Tua ke, muda ke, mesti ada kan. Betul. Wajiblah ada jeans. Lepas tu dia sometimes dia jadi macam ada sentimental value tau. So contoh macam seluar saya ni kan. Okey, saya nak tunjuk. Kita nak tunjuk lah. Betul. Masya-Allah dekat. Tu dia. Tak apa. Tunjuk sikitlah. Seluar ni dah tak patuh syariah dah. Okey. So kita akan tukarkan dia jadi skirt lah. So ini seluar. Ni seluar. Tambah macam tambahkan extra another seluar. Jadi masuk ubur dekat tengah jadikan dia sebagai skirt. Cantik sangat. Dayah daripada sampai tadi dah berkenan. Tapi tak sangka sebenarnya ini upcycle tau. Upcycle. Wow. Cantik kan? Okay. Zack tu baru satu. Itulah. Baru satu. Orang kreatif ni kita tak boleh. Kita tak boleh jangka tau apa yang akan berlaku. Dia arts ni dia tak ada betul, tak ada salah. Betul. Dia asalkan kita bahagia. Buat je. Buat je. Jadi tapi aku nak tanya jugalah apa tu Nolly kan. Barangan-barangan DIY ni semua memang konsepnya daripada denim jeans saja ke ataupun ada benda lain juga? Kita boleh buat dengan fabric lain, tak ada masalah. Cuma konsepnya hari ini adalah denim. So saya bawakan denim lah. Okey. Jadi bercerita tentang recycle ni kan. Jadi apa demo yang kita nak buat hari ni saya? Okey, hari ni kita nak buat cikat rambut. Okey. Cikat rambut yang ada dekat depan tu. Nampak tak? Saya nak tunjuk sikit kat kamera. Cikat rambut tu. Mungkin Zack boleh ambil? Boleh saya ambil ya. Boleh saya ambil. Okey, ambil boleh, pakai jangan. Cikat rambut. Tu cantik lah. Itu dia cikat rambut. Ini maksudnya daripada seluar jeans daripada seluar jeans. apa-apa? Yes. Okey, ini salah satu daripada kain daripada seluar lah. Okey. Daripada seluar. Contohlah seluar tu dah koyak ke apa kan. So macam mana kita nak dapatkan tekstur dia? Tekstur dia jadi macam ni. Okey, maksudnya kita potong ke macam kita potong. Okey. Contoh macam ni kan. Contoh kita tunjuk. Okey, kita kena koyak dia. Okey, tu baik. Nak koyak sampai habis. Pak koyak dia. Bunyi dia macam ni lah, memuaskan lah. Kalau kita potong, kita tak dapat tekstur yang bulu-bulu tu. Ujung ni kena tarik ke gunting? Tak apa, nak gunting. Buka je, setas je. Pasal hari ni kan kita nak buat cikat rambut ni. Okey. Okey, tadi katanya Nolly kalau kita potong straight, kita tak akan dapat tekstur kita tak dapat. Cuma lepas tu nanti kan kita kena macam satu-satu kirai-kirai. So tak payah. Bila kita tarik je, dia terus punya dia terus dah dapat dia punya tu, nampak kan? Okey. So sekarang ni contohlah kita ada cikat-cikat lama tu, kononlah dah rosak ke apa ke kan. Yang mungkin dah tercabur batu ke apa kan. Contoh lepas tu kita tak ada hot glue langsung. Contohlah kan, kita pakai je double sided. Yes, double sided. So contoh buat je macam ni. Ini juga saya boleh jadi aktiviti untuk anak-anak family. Kan? So kat sini Dayah letak macam ni. Okey. Nah, okey, sabar. Okey, saya nak buat. Okey, gulung. Betul ke? Kira sama kita belajar. Betul lah tu. Koyak satu lagi. Koyak satu kita? Koyak satu lagi. Okey, saya akan belajar okey. Lepas tu? Okey. Okey, lepas tu pusingkan dia. Pusing. Pusing macam ni. Alright, sambil-sambil tu Zack potong. So pusing lagi. Oh, terus lagi. Oh, okey, saya cuba. Pusing lagi. Pusing lagi okey. Kalau kita nakkan dia punya tekstur tu, kita tarik lagi.
Okey, So kita akan dapatlah macam ni. Okey, nak tahu juga sebab selalunya bila cakap tentang upcycle ni, mestilah you kena tahu macam jahit juga. You tahu macam mana cara teknik-teknik tu kan? Dia cuba ceritakan Oli. tak semestinya. Ada certain tu yang kita just pakai hot glue je. Okey, contoh macam frame ni kan. Okey. Frame ni kita ambil frame lama. Lepas tu kita stapler je belakang. So yang this one just do anything. Yang ini kita pakai acrylic paint. Wow, okey. So dia akan jadi macam something like lukisan lah. Konon-kononnya lah. So macam ni. Macam ini ni tak ada jahitan pun. Tak perlulah macam kita risau tak kita jahit lah macam nak upcycle. Tak semestinya. Okey, contoh macam ni. Kan kita gunakan. Aku mencinta. Tadi boleh layan kan? Dia kan? Okey tak? Siap kan? Baik cikgu. So dia jeans ni dia macam pokok pisang tau. Betul. Every single tu ada kegunaan dia. Contoh kan, macam butang dia punya Dia ada peranan dia. Dia punya zip tu. Okey, contoh ni ini tulang bag kan? Dekat tulang dia ni. Kita boleh buat decoration. Okey, kalau macam di screen sekarang tu apa? Apa tu lagi? Yang itu brooch ataupun cikat rambut. Okey. Okey, dalam banyak-banyak barangan yang di upcycle lah. Macam ni cantik juga ni kan? Yang ini langsung tak ada gunakan jahitan. Tampal je? Yes. Tampal saja. Okey, dalam banyak-banyak creation yang awak buat kan, awak rasa yang paling bagi tahu saya yang paling mudah dan juga yang paling sukar yang pernah dibuat. Betul, nampak macam banyak yang sukar. Yang paling mudah tu cikat rambut lah. Okey, ni dah set sampai sini lepas tu? Kita kena sambung lah. Okey. Minta Z tu. So kita sambung lagi lah. Maksudnya sampai habis. Saya pergi buat yang ni pula. Tak apa. Tapi hasilnya akan jadi lebih macam kurang, jadi itu nak tunjuk Daya buat separuh tadi. Nampak tak betul lah. Senang kita sambung je lah. Senang sangat. Maksudnya kalau tak cukup tadi, sambung je. Rodi kata sambung saja. Je. And this is so fashionable ya. Saya rasa sangat stylo. Kalau kita beli kat luar, mahal kan? Mahal. Okay. Nampak macam vintage kan? Boleh buat macam ni saya terus rasa nak repeat paper seni lah. Oh, ya ke? Alamak. Saya tiba-tiba rasa, ni okey. Daya, would you buy this? Come on. Kan? Lagi cantik daripada dia buat. Betul. Saya berbangga lah dengan Zack sebab ada hasil sendiri. Yang paling susah saya pernah buat, saya bangga. wedding bouquet. Maksudnya bunga tangan. Wedding bouquet buat bunga. Bunga tangan tu daripada all denim. Tema dia rustic. Okey. Tapi saya tak ada dah gambar tu. Tapi memang itu is the memang paling susah lah nak kena buat pasal kita nak balancekan bunga, lepas tu dengan baju pengantin semua kan. Dengan butang-butang, dengan zip semua kena. Dia nak benda tu macam yang pengantin tu cakap lah, saya seluar tu sentimental value. So dia nak turn dekat dalam wedding dia nak buat bunga. Bunga tangan. Saya buat sendiri je tu. Wow. Cantik lah Zack. Titik, four flat. Okey Zack, kau macam tu Daya terus, saya terus beli dari awak. Saya rasa saya dah tahu nak buat apa lepas ni. Apa dah? Buat bisnes? Bagus Zack, nampak tak? Kita funneling, kita cantik. Top funnel kita berbeza, mid funnel kita berbeza, bottom funnel kita berbeza. Lepas tu kita closing baik, kita follow up cantik. Apa yang dia mesti pasal bisnes sebab dia. Tapi memang betul pun sebenarnya, banyak barangan kat rumah yang kita tak tahu, kita boleh jadikan bisnes. Sebab bila orang cakap bisnes ni, mesti fikir modal banyak, modal besar. Ini modalnya adalah barangan di rumah anda sendiri. Okey, next jom kita nak buat apa pula? Okey, next kita nak buat ni lah. Pen holder daripada tadi duk cakap pasal pen holder. Daripada tin susu. Ni daripada tin susu. Macam ni cara nak buat. Saya nak buat ke macam mana? Boleh. Okay. Macam kalau tin susu selalunya kita pun tahu habis dalam bekas kita buang kan. Tapi ini kena sayanglah kalau buang tu kan. Sebab ini bila dah tahu kan ada boleh buat sesuatu. Letak je macam ni. Gam. Kalau ada guni bawang. Guni bawang pun letak je lah. Selup je dalam dia akan jadi rustik lah. So tak kisahlah nak buat apa. Okey, dah macam ni. Ambil yang tadi ni. Okey. Oh, yang kita tarik koyak yang kita torak. Okey. Torak. Okey, letak je macam ni. Letak je ni. Dan kita lilitkan dia. Senang je. Ini dengan kalau tak ada hot glue, pakai Yuhu pun boleh. Tak ada masalah Tak ada masalah. Okey, selalunya kan macam di awal saya tengok, ni tak sampai seminit dah siap. Itu yang saya impress tu kan. So contohlah, ranting-ranting kayu kat luar kan. Banyak. Ambil ni. Just. Jangan ambil ranting pokok kayu rumah orang tau. Rumah sendiri punya. Kita ambil jiran sebelahnya nanti. Jiran sebelah kena minta dulu permission. Minta permission. Okey, contoh. Nampak tak? Kita tunjuk dekat kamera sikit macam mana. Letak je macam mana yang kita rasa kita suka. Tak ada betul, tak ada salah. Okey. Macam ni kita nak buat bunga ni. Macam mana? Okey, nampak tak ni? Okey. Bulat je macam ni. Tak kisah dia lonjong ke apa ke, tak kisah. Okey, ambil dia macam ni. And then cantik lah. pusing je.
Cantik awak punya ke apa tu? Tak tu. Saya pun terkejut juga macam mana nak buat tu. Macam mana nak buat bunga macam ni kan? Okey. Bunga macam ni. Okey. Okey, nah pegang satu. Okey, saya pegang satu. Sambil kita buat ni kan. Sebenarnya Kita nak tahu macam apa sebenarnya yang menarik tentang macam DIY denim ni. Macam tu. Kita ada banyak benda DIY tapi denim ni kenapa dia macam value dia lain sikit? Dia bagi saya dia macam denim tu semua tempat tu dia ada. Semua benda kita boleh pakai. Yep. Dia kat poket boleh pakai kan. Dan boleh juga jadikan beg kan. Ada orang buat beg. Buat beg. Macam ni kan pouch. Beg tunjuk sikit. Kita ada lip holder. Saya daripada tadi, Nurli, saya memang sangat-sangat tertarik dengan ni. Apa tu, Zack? Dia pouch. macam pouch. Boleh, tu boleh isi barang makeup ataupun pensel, pen. Betul, cantik. Maksud dalam ni pun dia berbeza sikit. Kan kalau kita nak bagi dia ada added value tu, kita letaklah ni. Okey, contoh. Ni pusing je. Okey. Tada! Cara senang nampak tapi saya rasa of course kita perlukan praktis juga kan. Betul. Ni alah bisa tegal biasa kan. Ya, betul. So ni gam je macam ni. Apa tu macam Z kan? Macam Z first time buat Z rasa macam wow, ada bakat punya aku ni. Sebelumnya ada tak macam buat kelas ke atau mungkin mereka yang sedang menonton nak join, nak tahu dengan lebih lanjut? Actually saya tak jual barang-barang macam ni, tapi kalau macam kita pernah buat dengan tadika, kita pernah buat dengan sekolah so macam dekat U ni kita buat pouch daripada paket. Ni okey, yang ni daripada kita buat burung hantu, kita buat plushie. Plushie so wah bestnya, nampak tak? Mesti adik-adik ni suka. So dia bermain kan? dengan kreativiti kan? Ya, okey. Jadi mungkin boleh share Instagram supaya mungkin mana tahu ada yang macam boleh tak tolong ajar sikit untuk adik-adik kan. Okey, actually my main business adalah customized embroidery. Macam yang ni kan embroidery macam ni. I see, okay. Tapi ini sebagai hobi. Okay. Jadi boleh visit Sekoci Nurli ataupun Sulam by Sekoci atau Cetak by Sekoci. Kalau Sekoci tu Cik Nurli lah. Tahu lah ya, Sekoci bukan kuih koci tapi Sekoci. Tapi ala-ala nampak ada huruf Z dengan huruf D ni. Ya, memang dah special dah. Boleh kenal tak siapa? D for Daya. Z for Z. Nampak lanjut je Z. Dia suka lah tu. S okay. Apa? S. Shikin. K Koko. K Koko. Koko producer kami ya. R Ridwan. Abang Ros. Rosie. Terima kasih banyak Nurli. Saya rasa memang sangat menarik. Jadi anda semua ada idea sekarang macam mana nak gunakan jeans di rumah untuk DIY dan jadi upcycle, jadi value yang baru. Jangan buang. Jangan buang. Okey. Yes. Tapi seterusnya Zack? Seterusnya tahu tak, selain daripada kita boleh own ni semua kan, ada juga benda yang kita boleh jadikan baju tanaman. Macam mana tu? Aneh kan? Sebelum Zack korek dengan benda yang saya tak tahu, baik, jomlah kita tengok sama-sama. Apa tu? Assalamualaikum, saya Nur Rahsia Syamsuddin. Saya berminat dengan bercucuk tanam sebab ia adalah hobi saya. Sebelum ni saya seorang pereka grafik. Sekarang saya ialah ahli pertanian. Saya mempunyai satu kebun iaitu kebun organik dinamakan sebagai Kebun Nurai. Kebun Nur Rahsia digabungkan jadi Kebun Nurai. Sebelum ni saya pernah nampak ada perkongsian di laman sosial Kebun Nur Rahsia sendiri. Jadi dekat situ kita nampak ada satu video di mana Aisyah menggunakan bawang, kulit-kulit bawang tu untuk dijadikan sebagai baja kan. Pada pendapat Aisyah, sebenarnya sesuai tak kalau kita nak gunakan sisa makanan tu untuk dijadikan baja? Sangat sesuai sebab sisa yang ada dalam makanan kita ialah mengandungi kandungan nitrogen, kandungan fosforus, kandungan potasium yang sangat bagus untuk pokok. Itu semua ialah N, P dan K untuk pertumbuhan pokok, penghijauan pokok, untuk proses pendebungaan dan juga proses penghasilan buah. Antara kelebihan yang kita ada untuk menggunakan sisa makanan sebagai baja ialah satu, dia organik. Dan kita makan hasil daripada makanan kita tu sendiri. Kita makan, lepas tu kita jadikan baja. Jadi baja tu sendiri ialah hasil daripada apa benda yang sisa daripada apa yang kita makan. Kita makan, kita tahu kita nak yang sihat. Jadi benda tu dah dibuang sisa dan dijadikan kompos. Itu adalah 100% organik dan dia memang tentunya sihat untuk pokok. Itu satu dia sihat, organik. Dua, dia menjimatkan kita punya kos. Kalau kita beli daripada yang dah siap dekat kedai, itu kena keluar kita punya kos. Sedangkan benda ni ada percuma.
Dia memang ada dekat sekitar kita. Cuma kita kena tukar bentuk dia daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, dua benda penting iaitu satu, sihat, dua, percuma. Adakah susah untuk kita nak prep dia untuk nak jadikan baja? Apa proses-proses dia? Dia bergantung kepada jenis kompos yang kita nak buat. Kompos ni ada banyak. Ada kompos air, ada kompos cacing, ada kompos larva lalat ataupun larva lalat askar. Sebenarnya kompos ni sangat senang. Kalau kita tak cuba, kita rasa benda tu susah. Kita rasa benda tu perlu makan space. Kita rasa perlu rumah yang ada tanah saja boleh buat kompos. Tapi sebenarnya tak. Kompos ni boleh buat dalam satu bekas yang kecil saja. Asasnya satu bekas. Tak kisahlah bekas naik baldi sendiri pun boleh asalkan dia bertutup. Bekas satu sisa makanan kita sendiri. Dua ialah lapisan untuk sisa tersebut. Sebab kalau sisa semata, dia tidak mudah untuk terlerai sebab tak ada bakteria yang menguraikan dia. Dan tempat tu sendiri lebih baik dia tempat yang warm. Sebab lagi panas, lagi bakteria bergerak dan juga lembab. Kalau nak jimat, bercucuk tanam secara 100% organik. Sebab segala sisa datang daripada rumah kita sendiri dan sisa tersebut sangat bagus. Cubalah sedaya upaya untuk tidak mengotorkan alam dan cuba secara alami untuk bercucuk tanam secara alami menggunakan apa yang kita ada sekalipun. Kurangkan kos. Itu dia sisa makanan ke baja organik. Nampak tak? Hari ini memang topik kita best tau sebab sesuatu yang kita boleh belajar. Dan macam dekat depan kami ni tiba-tiba macam okey, Daya, Zack dengan siapa di tengah-tengah ni dan macam ada eksperimen. Okey, saya nak tanya je lah. Selalunya kalau kita nampak botol, antara kita buang ataupun yang kedua kita akan gunalah. Tapi untuk buat pasu pokok ataupun bunga, saya pernah nampak. Tapi hari ni lain daripada yang lain. Betul. Sebab Bro Mickey nak cerita dengan kita, botol ni boleh tukar menjadi pasu yang istimewa. Betul Bro Mickey? Ya, betul. Yeah. Tu pasu ni kita boleh buat nama dia pasu hidroponik gantung. Kita gantung dengan konsep gantung. Okey. Ya. Jadi kita gunakan botol 1.5 liter yang terpakai, botol yang terbuang ni. Jadi kita convert menjadi pasu yang kita boleh tanam pokok hiasan macam ni. Dan juga selain daripada tu pasu-pasu yang besar, kita boleh tanam pokok-pokok lain juga. Sama juga, konsep yang sama tapi saiz yang berbeza. Ni saya nampak cili segar bugar ni. Okey. Saya tengah baca komen ni. Tak apa, sambil tu Daya. Okey, baca komen. Nampak Anda semua boleh komen ya di Facebook kami. Terus komen. Nak baca. Okey, maksud kalau Bro Mickey boleh ceritakan kan, macam mana dapat idea mula-mula? Okeylah, kita gunakan jadi pasu hidroponik, betul gantung pula. Dia dah makin upcycle tapi dia dah level yang lain tu. Okey, cerita pasal idea ni, macam saya ni, saya buat konsep vertical, satu benda yang gantung kat dinding dan juga satu menggunakan barang recycling. That's a konsep. Kadang-kadang idea tu dia tak datang dengan sempurna. Kadang-kadang bila kita dah dapat kita punya barang tu, and then kita kata buat benda tu, dan idea tu akan menjadi lebih jelas. Dan satu lagi, bila kita dah buat, saya sentiasa ada prinsip continuous improvement is never ending process. Yes. I like that. Because kita improvise, dan contoh macam yang biasa kita tengok kan, kita potong biasa, lepas tu letak atas lantai. Tapi yang ni konsep dia kita gantung. Kita gantung. Contoh mezek pegang. Okey, boleh. Okey, dengan dia begini. Yes, kita boleh gantung. Dan seterusnya, yang ni kita boleh gantung sebab pasu ni kita dah design cantik. Dan pasu ni pula kita boleh masukkan ke dalam frame. Dan frame ni adalah menggunakan barang yang terpakai. Ini frame terpakai, terbuang, dan juga pintu kabinet kayu-kayu yang terbuang kita olah menjadi satu hiasan dinding. Yang Masya Allah, saya baru perasan rupanya. Tak, saya memang sangat-sangat impress sebenarnya. Kalau tengok ni, selalunya kalau kita cerita tentang apa-apa yang kita akan gantung kat dinding, biasalah, mesti kan painting ataupun mungkin lebih abstrak dan sebagainya. Tapi ini pokok bunga. Ya, pokok bunga hidup. Pokok bunga hidup tau. Ni, frame ni pun terpakai juga katanya. Frame terpakai. Tapi senang penjagaannya. Okey, macam ini memang cukup senang. Sebab macam konsep hidroponik ni kan, hidroponik ni
kita dari segi penjagaan tu seminggu sekali kita just top up air di dalam bekas yang bahagian bawah. Kenapa akar dia tu? Jadi kita masukkan. Kalau saya boleh ke situ. Silakan. Kita memang akan menggunakan sabis baik kawasan ini. Okey, macam kat sini. Kita letak yang tadi tu ke dalam casing ni. Masuk dalam masuk je. Yes. Bro Mickey, saya nak tahu yang depan ni apa sebenarnya? Yang ni artificial grass kan. Untuk tahan dia ya. Untuk cantik lah. Kita untuk macam dia punya poket lah. Poket untuk supaya tak nampak yang ni. Jadi dia lebih menarik lah. Kita nampak green kan dengan kombinasi kayu dengan pokok hidup. Saya suka lah. Kombinasi kayu dan pokok hidup. Sebenarnya Bro Mickey, dah berapa lama dah Bro Mickey macam menceburkan bidang dalam benda-benda macam ni? Okey, dalam tahun 2009 tu. 2009 saya dah start slow-slow. Kadang tolong anak. Anak buat DIY untuk sekolah projek kan. Kita tolong yang kecil-kecil. Lepas tu tiba-tiba PKP. So pencetus kepada anjakan paradigma. Satu perkara yang kita boleh belajar daripada cerita Bro Mickey ni, kadang-kadang ibu bapa pun boleh juga terinspirasi daripada anak-anak. Setuju. Betul. #untung anak. Okey, jadi sekarang ni saya dengan Zack tak sabar sebenarnya. Tadi kita buat demo jeans kan. Sekarang ni nak juga belajar, mungkin boleh tunjukkan demo sikit. Hari ini saya akan tunjukkan tutorial ya. Bagaimana kita nak tukar, nak bagi nafas baru kepada botol yang biasanya kita buang, kan? Kita buang dan jadi pencemaran kepada alam sekitar, of course. Tapi hari ini kita nak pergi kepada positif side, kita nak tukarkan botol ni menjadi pasu hidroponik takur macam ni. Okey, proses dia. Okey, kita kena ada botol, bahan-bahan kita ada botol. Okey, nombor 1 botol di rumah. Okey. Lepas tu kita kena ada kain mop. Kain mop. Apa ya tu kain mop? Kain mop yang dah yang jangan ambil yang barulah, yang dah terpakai lah. Kain mop guys, kain mop. Alright. Kita cakap dengan isteri lah. Potong tengok kain mop. Tak tengok kain mop tu. Nampak makin lama makin botak kain mop. Rupanya Zack dah potong. Okey, lepas tu kita kena ada ni just untuk labeling ni lah, untuk water level. Dan kita ada penyangkut es sebab kita nak gantung. Alright, kita gunakan alatan pisau, gunting dan penembuk lubang. Alright. So proses pertama kita potong. Saya tunjuk sikit kita gunakan pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kat sini saya dah lebih kurang dalam macam ni. Sikit, lepas tu kita gunting. Jadi untuk anak-anak atau adik-adik, pastikan ada ibu bapa atau orang lebih tua untuk sama-sama buatlah kan. Kita buat sama-sama anak boleh, tapi untuk proses ni kita buat sendirilah ataupun pantau. Betul. Okey. Lepas kita potong dua bahagian. Okey, bahagian yang bawah ni kita nak buat tempat penggantung dia. Jadi kita potong bawah macam ni dulu. Kita just ambil 4 finger. Lebih kurang dalam 4 inci macam ni kan. Macam ni. Lepas tu kita untuk tanda lah kan. Tanda sikit. Lepas tu kita potong ke bawah. Sampai macam level. Kalau botol ni botol yang air gas kan. Kita boleh sampai level sebelum dia punya ni penanda ni. Ada penanda kan. Kalau penonton di rumah nampak ada penanda kat situ. Lepas tu yang bahagian depan ni kita buang. Bahagian atas itu ya? Bahagian sebelah. Dia ada dua side kan? Dua side. So yang ni kita buang. So dia dah jadi macam ni. So bahagian ni tajam kan? So for the safety purpose, potong bucu dia. Kita bagi dia curve macam ni. Untuk safety lah supaya tak tajam. Okey, dah jadi. And then bahagian atas ni kita dah letak kat atas macam ni. Macam tu je? Wow. Ini basic dah siap. Dua bahagian. Bahagian ni kita letak media tanam. Bahagian ni letak larutan nutrien. Okey, lepas tu dia jadi macam ni. Okey, lepas macam ni kita gunakan soldering iron ini pun panas bahaya kalau kita nak buat dengan anak. Pastikan ini safety kita kena utamakan. Okey, kita tebuk lubang kat bawah bahagian yang atas punya ni dan kat dekat penutup botol. Beberapa lubang, bukan dalam 12 lubang macam tu. Kita boleh tunjuk sikitlah dekat kamera lubang tu. Nampak tak dekat keliling ni? Mungkin anda ada yang jenis tengok macam ni dia meremang bulu roma. Tapi ada yang boleh tengok sini. Alright, selepas tu tadi kan kita ada kain mop. Okey, kain mop ni alright, kita lubang kat tengah ni kita besarkan sikit dan kita masukkan kain mop. Baik, kita just tarik je.
Tarik. And then kita masukkan kat sini. Okey. Kita tutup. Okey, tujuan kain mop mesti nak tanya. Kan? Tak apa, saya ceritalah. Okey, dia sebenarnya untuk menyerap larutan nutrien ni untuk mengekalkan kelembapan kepada media tanam ni yang kita gunakan sabut kelapa. Mengekalkan kelembapan. Yes, jadi kita that's kelebihan dia, self watering. Kita tak perlu siram penjagaan tadi kan, soalan tadi. That's right. Ini untuk benda ni je. Janganlah tiba-tiba dia keluar-keluar tengok semua perempuan letak kain mop pula kat sini. Kenapa letak kain mop? Nak mengekalkan kelembapan. Jangan jauh sangat. And then next step bang, kita nak, saya risau Zack yang buat balik nanti. Alright, lepas tu kita nak bagi cantik, kita nak cat. Okey, sebelum kita cat, kita letakkan stiker tadi. Stiker nak label lah. Label bukan untuk label. Tapi tujuan dia untuk kita spray, kita gunakan spray. Lepas kita spray kedua bahagian, atas dan bawah. Dan bahagian yang ada label ni kita tanggal. Sebenarnya ada Lucina kat sini. Tujuan dia untuk kita nak tengok water level kat mana. Jadi bila dah kurang, kita dah tahu, dah kita boleh top up. Nampak tak? Setiap satu perkara tu, dia ada detail yang orang kata beneficial kat situ. Bukannya saya saja dibuat. Sebab tu kita improvement kan, daripada awal kita improve sampai benda tu dah orang kata problem solving. Betul. Tadi ada sebut satu quote tu apa tadi pasal trust the process. Bukan trust continue improvement is never ending process. Never ending process. Itu dia. Kita kena sentiasa improve. Boleh buat lagu never ending process. Bro Miki, nak tanyalah, macam bila tengok kan, bila saya dan Dayah tengok Bro Miki buat benda ni kan, kita boleh rasa yang Bro Miki buat daripada hati. Betul, sangat. Jadi dalam banyak benda yang Bro Miki jumpa dalam kehidupan, kenapa menjadikan ini yang untuk dibuat dan apa yang menarik sebenarnya tentang DIY macam ni? Okey, yang menarik sebenarnya yang pertama adalah benda yang hidup. Pokok yang hidup. Satu pokok yang hidup. Kita berinteraksi dengan pokok yang hidup yang memberi natural air purifier. Ya. Nampak natural air purifier. Ya, kat dalam rumah kita kan oksigen, kita punya pengudaraan sebab proses kita rantaian gitu, pokok keluar perlukan karbon dioksida, kita perlukan oksigen. Itu satu perkara. Yang kedua berkenaan dengan recycle alam sekitar. Itu yang menyebabkan satu benda yang kita terpanggil sebab macam saya sendiri kan, because of benda yang kecil yang kita buat ni, impact dia besar kepada alam sekitar. Benda yang kecil kita buat kita buat ni untuk kita memelihara alam sekitar tu. Itu yang penting lah bagi saya. Okey, mungkin saya rasa tadi nampak juga di skrin ada perkongsian dan sebagainya. Bro Miki juga cakap ada buat YouTube lah. Mungkin boleh kongsikan YouTube, Instagram. Boleh silakan. Kongsi dulu. Okey. So saya ada buat tutorial tentang perkara benda yang saya share ni dalam saya punya YouTube channel M. Saimiki Ibrahim. M. Saimiki Ibrahim. So anda boleh tengok kat situ banyak, lebih 100 tutorial tentang DIY barang-barang terpakai daripada botol, daripada kayu dan banyak lagi lah. Ada lagi di dalam YouTube channel tu. Dan juga boleh follow saya dekat Facebook group, Facebook personal pun M. Saimiki Ibrahim boleh, dan Facebook group Kebun DIY Laman. Terima kasih banyak Bro Miki. Terima kasih Bro Miki. Alright. Dan juga ni, saya nak baca ada komen daripada Facebook. Nurul Nursyah, dia kata, "Pak cik saya ada juga buat recycle ni. Dia guna tayar dan dia bentukkan kuda, meja, kerusi. Biasanya budak memang suka naik kuda dia tu." Menarik. Macam-macam sebenarnya. Macam-macam kan. Okey, ni sebenarnya Dayah nak kongsi juga dengan semua penonton, dengan Bro Miki juga tentang PayNet KJH. Jadi kita nak ajak ramai-ramai datang ke Karnival Jom Heboh pada hujung minggu ini bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Jadi ada pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk para pengunjung, seperti kita ada belon udara panas Do It Now. Lepas tu ada permainan belon buih dan face painting di zon Do It Now dengan hanya RM1 sahaja. Jadi dia boleh bayar dengan imbas Do It Now QR dengan mana-mana aplikasi perbankan mudah Alit ataupun e-wallet. Ada juga deko LED dan neon untuk bergambar kenang-kenangan. Jadi jangan lupa #Do It Now, senang, cepat, selamat. Jangan lupa, okey? Jadi Bro Miki, kita nak bagi tahu kat semua, kita jumpa selepas ini. Kita bagi Bro Miki cakap, kita jumpa selepas ini. Kita jumpa selepas ini. Borak Kopitiam. Borak Kopitiam. Tiba-tiba je daripada
daripada satu meja ke meja yang lain. Tiba-tiba kita dah sampai kat ujung dah. Betul. Dayah, ya. ni mesin jahit. Nak tahu tak? Zack, kalau nampak mesin jahit, Zack memang akan tersenyum. Kenapa? Sebab Zack suka menjahit. Ya ke? Ya. Zack ni kan, saya bukan nak cakap apalah. Dia ni seorang lelaki dan suami yang hebat. Saya kadang-kadang termenung depan cermin tau. Tak, dia pandai masak. Dia suka jahit. Dia suka kemas rumah. Bagus ini. Okey, jadi sekarang ni awak jangan cakap dengan saya awak nak jahit sekarang. Okey, tak. Zack tengok je. Okey, sebenarnya bukan kita yang nak buat bukan kita nak jahit ni. Kita bukan nak jahit. Saya dah nampak dia tadi ni. Tengok dia daripada jauh kan. Saya tertarik dengan dia punya jersey. Oh, okey. Tapi tak apa. Kita bagi dia masuk juga. Okey. Ada bro MU. Kita bagi dia masuk dulu. Silakan. Mari. Jom masuk ke sana. Saya janji saya takkan tanya kenapa awak pakai jersey ni. Okey. Alright. Tapi dipersilakan. Selamat datang ke Borak Kopitiam. Tengok, kameraman kita pun dah senyum dah. Baik. Okey. Sekarang ni saya dengan Zack tadi cerita kenapa ada mesin jahit kat sini. Lepas tu macam payung kat depan tu. Betul. Saya nampak macam itu bukan payung betul. Ya, kalau kita tengok ni nampak macam ada burger punya wrap, roti, ada sebab macam mi sebagainya, ini kalau, beras. Ini kalau diikutkan tadi kita ada buat DIY jeans. Betul. Lepas tu kita ada buat juga pasu hidroponik. Yang kat sini pula ada apa? Oh, saya mostly buat upcycling. Okey. Where saya buat similar tu macam yang tadi jeans tu, tapi my focus is more to like yang saya boleh guna and saya boleh pakai. Betul. Okey, baik. Okey, contohnya saya nampak ni. Saya tertarik dengan ni. Saya suka sweater. Kita angkat sikit. Boleh. Okey, ini sebenarnya apa yang awak sudah lakukan ni? Oh, sebab sweater ni kalau tengok color dia macam dah faded tau. Okay. So macam bila dia faded dia pakai tenggelam. Betul, dia macam tenggelam tak cantik. Jadi saya take another sweatshirt and then saya patch macam tu. So dia macam lebih meriah lah. Tapi sweatshirt tu pun sweatshirt yang dah tak pakai lah. Sweatshirt tak pakai lah. Terima kasih lah banyak-banyak. Size L. Size L. Daya pakai tak. Saya nak cakap tadi Daya nampak sesuai pakai tu. Itulah, terima kasih. Tiba-tiba je. Okey. Selain daripada sweater contohnya kan, apa lagi yang menarik yang awak rasa macam okey boleh buat lagi ni? Nampak lama. Yang ni sangat menarik. Zack Messi ni dah rasa macam sesuai. Silakan Daya, silakan. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit. This one is saya buat bag daripada ini style lah. Daripada plastik sampah. Kalau sampah plastik wrap lah. Wrap punya makanan style lah Daya. Yes, ada yang keluar tak tolong kita masih kerja lagi. Ya boleh. Tak saja modeling buat kasi. Nampak. Macam tu. Afiq, nampak Afiq kau bukan senang kau. Ni kalau tak modeling mahal nak bayar dia ni. Betul. Okey, macam bag ni kan. Ini saya nampak macam plekat ni. Betul. Macam guna plekat. Kain plekat ini saya jahit guna tangan ni. Yang dia punya melekatkan dia punya keras itu dengan dia punya kain tu. Ini kan orang tangan kena berseni tau. Boleh pula daripada ni kain plekat yang ni plastik ni. Betul. Saya guna file punya cover tu. Tapi serius tau. Jujur kalau dia pakai ni dia rasa memang nampak cantik. Fik, habislah Fik. Tengok ada minat Fik. Saya tak pernah pakai tu. Saya buat benda berminat. Jadi sebenarnya kalau ceritakan daripada bila sebenarnya awak dah mula buat upcycling ni? Kalau ikutkan mula buat is waktu saya habis study hari tu. Which is last year lah. And bila buat sebab saya study in America waktu tu. Dia study kat US. Saya study US. Study apa tu? Saya study chemical engineer. Chemical engineering. Saya tadi hampir nak cakap fashion designer bukan. Tak ada. Saya chemical engineer. Chemical engineering. Wow. Samalah. Okey. And then bila balik tu kan waktu tu BKP. And then saya macam nak buat apa So saya beli mesin jahit. Okey. Saya buka online, beli online je. Ini murah je lah. Saya beli dalam 200 macam tu je. Bagus. Betul. Saya buatlah benda-benda yang seronok saja isi masa lapang. Jadi tiba-tiba terhasil lah macam-macam lagi dia. Betul. Sebab saya dulu kat sana pun saya macam involved tapi saya macam interested in hypebeast tu kan. Hypebeast. Yes, hypebeast. Streetwear semua tu kan. Barang-barang yang macam hype tu. So saya tengok kat sana macam attracted lah dengan orang yang diorang custom baju-baju diorang sendiri. Baik, jadi awak rasa menarik lah. Jadi macam itu awak punya inspirasi lah. Yes, betul. Okey, sekarang ni saya nampak awak dah buat baju seluar. Saya nampak Zack macam pegang beg. Betul ke Zack? Betul, Zack macam pegang beg sebab cantik. Tunjuk sikit. Memang lawa lah. Nampak beg tersembunyi kan? Tak nampak beg. Tak nampak beg tadi kan? Tapi memang style. Cantik. Jadi memang style lah. Tapi kan beli mesin jahit satu perkara. Tapi susah tak nak buat tu. Tu saya nak tanya, ini memang from scratch ni seluar jeans lah? Ya, betul. Termasuk dia punya ni semua ni? Yes, correct. Dia ni ada 2 seluar jeans and dia ni ada 1 tali kasut kat situ.
Okey. Saya dah rasa macam mind blow dah semuanya kan. Memang very mind blowing macam mana boleh buat jadi sesuatu yang memang cukup cantik. Okey, sekarang ni katanya nak tunjuk demo sedikit. Betul. Mungkin boleh tunjuk demo apa kita nak buat? So demo hari ni saya nak buat apa tu? Saya mostly nak buat kiranya tote bag lah, tote bag. Nice. Jom kita buat tote bag. Tapi ini macam saya tunjuk-tunjuk lah sebab kita pun mahir tak banyak kan untuk betul. So benda pertama kita kena buat is kita potong dia macam saya guna seluar lah ni. Seluar tu memang kita potong kecil-kecil. And then kita ada buat lah macam make sure sama saiz. Untuk senang kita buat sama tinggi macam tu. Sama tinggi. Panjang-panjang dia tak kisah sebab kita boleh jahit kan. So kita macam tu lebar-lebarkan and then kita potong lah bagi samakan macam ni. Betul. So and then boleh kat saya je kejap Silakan. Boleh saya duduk Allah. Alright. Sorry. Ini live okey. So jadi kan macam Afiq sendiri kan. Afiq kata Afiq belajar mechanical engineering. Betul. Lepas tu sekarang bila saya lihat kalau lah hasil kerja dan karya yang macam ni memang boleh pergi jauh ni. Betul. So Afiq sekarang memang fokus benda ni ke ataupun ada buat benda lain juga? Tak, saya ada daily job lah. Sama-sama menjahit. Ini minat lah. Dia macam isi pasal lapang je. Okey, tak apa. Saya mesti takut hilang fokus kan. Daya dengar ni Daya. Daya dengar, tutup mata tu dengar. Dia nikmat tau. Dia betul, macam saya setuju betul. Kan? Dia macam ada feel yang macam dia fun je dengar kan. Serius je. Zack ni kan, betul saya kata dia memang rare lah. Dia memang suka benda-benda yang macam kita tak terfikir benda tu jadi enjoyment. Tapi untuk orang menjahit betul lah kot. Dia rasa betul. Dia macam tenang je kan. Kita kerja pagi dah kerja, malam takkan nak buka laptop lagi kan. Semalam kita menjahit lah macam tu. Sebab apa tau, bila mesin jahit ni mungkin kita boleh tanya penonton juga kan. Macam Zack sendiri, bila Zack dengar sambil-sambil. Bila Zack dengar bunyi mesin jahit ni, memang Zack teringat zaman-zaman kecil waktu bulan puasa, beberapa malam sebelum raya dengan nenek tengah menjahit. Dia macam bring back nostalgic memory. Nostalgic tau. And then bila kita jahit macam tu kan, contoh kita ada dua macam ni. So dia dah gabung so instead of ada orang, kita boleh je buat macam kita gabungkan, kita samakan macam ni kan. Terus gabungkan, lepas tu kita jahit straight. Afiq tunjuk kamera kesian abang kamera dah macam Counter Strike. Macam ni kan. Macam kan dia ada kalau kita gabungkan dia setengah macam tu, boleh juga. Tapi bagi saya macam saya tak minat lah. Sebab dia macam dia akan create something dipanggil pressure point lah kat sini kan. In between tu. So macam senang koyak sikit. So instead of buat macam tu, kita buat in the middle macam tu. Kita ambil something like that lah. So macam dia tak bertemu lah kat situ. Okey. So kita ambil setengah yang tu. Tidak boleh bertemu ya. Boleh dekat tapi tidak boleh bertemu. Dengar tak dia kata apa pressure tadi? Pressure point. Pressure point apa semua kan. Like saya otak fikir lain, pressure cooker. Tapi bukan. Fik, mana belajar Fik? Belajar apa tu? Benda ni yang semua ni. Memang saya belajar sendiri je. Zack, awak kata suka menjahit. Apa kata? Awak dah banyak ada peluang bisnes awak boleh buat ni. Itulah. Maklumlah kan? Beza saya dan kejayaan adalah tindakan saya je sebenarnya. Saya setuju. Takkan risau. Fik, dia tak lain lagi Fik. Kita macam betul. Ini tak ada apa sebab itu bukan boleh terselit. Benda dia besar tak apa. Okey. Ini contohlah. And then kita dah dapat macam tu kan. Okey, kita tak tunjukkan dari mula sampai habis. Kita tunjuk sikit-sikit je. Contoh dia lah. Contohlah. And then kita dapatlah macam ni contoh. Dalam family Afiq siapa lagi yang buat benda-benda macam ni Fik? Tak adalah. Tapi waktu saya kecil, my mum pun menjahit lah. Tapi bukanlah menjahit yang buka kedai. Tapi menjahit macam kat rumah lah. Kawan mata dia lah mesin jahit. So, the exposure tu maybe start from there. Yelah. So, macam saya tak terlalu asing lah. So, macam ni, it's not really alien lah to me kan. So, macam okey lah. Okey, selepas itu? And then ini kita buat macam dia punya body of the bag lah. Kita gabung banyak kan. Kita nak buat tote bag kan. Betul. Okey, lepas tu? And then after that ini kita katakan dia punya ni contoh lah kita buat untuk dia punya apa tu? Apa dia panggil? Macam dia punya sling tu kan. So usually kita akan terbalikkan dulu and then kita jahit straight. Okey. And then kita akan terbalikkan macam tu kan. And then this is ni baru je saya belajar which is a trick dekat TikTok itu saya tengok which is kita ambil satu tali and then kita macam selitkan dekat tengah tu. Ni take time sikit. Dekat sini kan sambil-sambil Afiq cakap ni nak bagi tahu ni TikTok selalunya orang akan kaitkan dengan benda ilara. Tapi sebenarnya TikTok banyak benda kita boleh belajar. Betul. Serius tau, serius. Daripada nak masak dalam masa 30 saat pun ada. Betul. Nak buat upcycle ada, menyanyi ataupun nak belajar hosting menyanyi Zack pun ada buat. Dia bagi talk. Zack kan dia boleh buat macam-macam. Kita jual kawan kita. Afiq, macam contoh kan dekat TikTok macam ni. Okey tak? Dekat TikTok okey. Saya pun ada banyak post my semua projek-projek ni memang dekat TikTok lah. Lagi buat daya lagi dia hacung. Lagi dah hacung. Sorry
Dia bagi senang turun kotak dia tak turun. Ya, ni TikTok dia. Shelter you from the sun. Sejujurnya Afiq, kalau dekat TikTok kan macam mana orang punya penerimaan tengok awak? Oh, minta maaf. Alamak, minta maaf. Sebab sebab selalu dia turun tapi okey, tak apalah, dia buat hal. Saya tolong, tak apa, sama-sama Afiq borak. Afiq borak dengan saya. Okey. Jadi macam kalau kat TikTok, selalunya orang akan buat video ataupun audio yang trending. Betul. Macam awak create konten yang baru. Jadi, yes, correct, betul. Jadi macam mana penerimaan orang? So far dorang terima apa yang saya buat kan. Macam dorang pun kata puji macam love your content apa semua kan. So and itu macam keep more motivated lah for me to keep doing it kan. And then initially saya buat based on apa-apa yang ada dalam my wardrobe yang saya tak pakai. And then bila semua benda saya dah guna and saya pun dah tak tahu nak buat konten apa, jadi saya akan pergi ke kedai-kedai bandel and then go yang belilah seluar yang murah-murah yang RM5, RM2 tu kan. And then beli and then saya custom lah. Buat yang baru kan? Betul. So yang menarik lah, betul. So ini tak dijual kat luar. Awak je yang buat sendiri kan? Betul. Memang tak ada orang lah jual. And itu memang boleh ke? Betul lah, dia betul bergulung kat dalam ni. Dia tak nak keluar. Dah sabar. Dapat ujung. Come on lah, Z American lah. Let's go. Saya dah kata dia boleh buat semua benda. Tapi biar je dia buat. Okey, terima kasih. So ni saya pegang kat sini ujung ni ya. Okey, tak apa. Okey, ini untuk buat sling, tote bag tu lah. So tadi kan saya kata kalau tak kita nak manual pusing-pusing kan. So one thing yang saya belajar kat TikTok is kita jahitkan macam ni guna tali. And then kita jahitkan dia. And then kita potong. TV3 kalau ada buat pertandingan menjahit bagi tahu Z dah masuk lah. And then kita tarik je. Tarik zap, so dia akan jadi tegang. Tapi kita kena bantu dia lah kan sikit. So kita ini semua trick and tips dari TikTok ni. Ya betul. Itu saya tengok itu wah ini memang mind blowing sikit lah saya tengok kan. So sekejap je. Instead of kadang saya buat lagi panjang mesti lagi lama kan. Yelah. Lepas tu lagi kecil lagi susah. So dia tarik je. Dia macam so dah jadi dah. Dia macam mempermudahkan. And then kita buka lah ni, kita guna mana saya punya. Ini nama dia aha moment. Moment dia macam macam tu tau. And then kita buka lah, kita guna. Zat pakai ni. Sesuai. Zat pakai ni ya? Zat pakai. Kita guna penetas benang kita. Okey. Dan kita tetas lah benang kita jahit tadi tu. Okey. Alamak. Nampak? Dia perlu ketelitian yang betul Ya. Kalau Bibe dan Misai memainkan peranan. So kita ni lah, kita buat macam tu kan. Aku sabarlah dengan Zack ni. Apalah kena dengan dia. Aduh, ya Allah. Saya rasa kan, Zack sangat-sangat impress dengan awak tau. Saya suka orang yang berbakat. And then kita dah dapatlah macam tu kan. Kita buka and then kita ni lah. Okey. And then kita boleh, and then untuk cantikkan bagi dia flat tu, kita jahit dekat sini, jahit tepi sini, dan kita jahit sini. So nanti dapat flat lah. Okey. And then so dia akan jadi macam ni lah. Ini lama yang ni macam saya punya lama yang baru dia. Dia kata jahit kat tepi ni, kemudian jahit dekat tepi ni, so dia akan jadi flat. Tak apa saya ada bawa saya punya. Ada bawa. Yang dah siap tu kan. Okey, tapi sementara itu juga sambil nak mengambil tu kan. Okey, cantik. So bila kita ambil tu. Bila kita buatkan semua tu, dapatlah dia macam tu siap kan. Ini contoh bila dah siap. Dia okey, saya modeling. Blank, betul ni blank. Ini yang blank lah kalau macam wah, sesuai sangat. Cantik Udaya. Inat saya ini boleh bawa pampers mari. Botol susu. Telekung. Bagus bagus. Siapa nak tahu Udaya Saul lepak mana Z tahu nanti beritahu Z PM. Boleh jumpa. Kalau macam nak macam tu kan blank kan, kalau kita nak hiaskan dia boleh juga macam tu kan. Nice. Dan kita jahit macam tu. Kan boleh juga ambil yang color-color kan. Betul juga boleh kan color-color. Afiq pula Daya. Ya. Saya Z rasa kan kita jumpa our new best friend lah. Yalah betul lah Zat. Okey, bye-bye. Saya terkeluar, sorry ya. Tak, saya rasa memang menarik. Okey, jadi sekarang ni saya percaya ramai sangat yang tak ada TikTok terus nak buat TikTok sebab nak tengok awak. Cuba kongsi. Kongsi main TikTok. Main TikTok is alamak, saya nak bercakap main TikTok macam segan sikit. Atau kita tengok je lah. Ovolo Kakao nama saya. Kenapa? Yang bawah tu tak payah baca lah. Kita baca atas tu. Ovolo Kakao. Sebab cerita dia sebab waktu saya buat TikTok. Kita semua orang buat TikTok pun kat awal macam sajalah buat-buat kan. Macam nak tengok-tengok orang buat video semua. Tak adalah expect nak something nak buat create content. Lepas tu ada sekali bila saya buat payung ni, tiba-tiba blow saya punya ni kan. Punya account. Jadi macam meletup lah. Saya tak dijangka. Ya betul. Nak tukar nama macam alamak macam dah terlambat nak tukar nama ni. Orang kata benda dah famous. Benda dah jadi kita kan. biarkan je. Kita enjoy je lah. Kita enjoy je lah. Benda mula like kan. Betul. Like pun dah banyak. Ini kalau Mamat pick up ni tak ada kena-mena. Tak ada kena-mena.
Sebenarnya kan, saya dengan Zack saya rasa kita punya energi pun daripada tadi sangat tinggi. Betul. Sebab bila kita tengok tetamu-tetamu yang datang untuk buat upcycle dan sebagainya, dia ada satu passion yang luar biasa. Dia macam minat betul dia buat. Itulah seni yang halus yang susah nak dibicarakan tapi boleh dinilai melalui hati. Betul. Zack, jangan bagi kita berbicara lagi. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih banyak. Zack, you're the best. Back ni pun terima kasih. Wah, tiba-tiba. Okey, sekarang ni kita nak tengok VT. Semangat si manis An-Najwa. Let's go. Jom. Thank you very much. Kalau bercerita mengenai sukan, mesti kita bersemangat kan? Tapi ini dia seorang atlet yang sentiasa bertenaga di luar padang maupun di dalam gelanggang. Kita ada An-Najwa. Hai. Oh, hello. Thank you for having me. An-Najwa boleh ceritakan lah. Dari kecil memang nak jadi ahli sukan ke macam mana? Saya tak pilih sukan bola daring ni. Tapi sukan bola daring ni yang pilih saya sebenarnya. Cik gitu. Macam mana boleh macam tu pula? Honestly, saya sebenarnya tak terfikir pun main sukan bola jaring. In fact, saya tak terfikir pun nak main sukan at all. Tapi masa saya form 1 tu saya try to apply sekolah asrama penuh, if I'm not mistaken. Tapi tak dapat because of the result. Saya jumpa seorang ni, tiba-tiba dia cakap, kenapa tak nak try masuk sekolah sukan Kuala Lumpur. Time tu first year dia orang nak ditubuhkan lah sekolah tu. So saya pun pergi sekolah sukan Kuala Lumpur. So daripada situ coach netball tu jumpa, tiba-tiba dia kata, kenapa tak nak try sukan bola jaring? Sebab time tu saya pergi masuk sekolah tu under tiket olahraga. Saya bukan main bola jaring. And then dari situ saya terus tersangkut sampai sekarang. Sampai dah wakil Malaysia peringkat antarabangsa. Ya, masih tersangkut. Kiranya adakah ni mimpi jadi reality? I have always been orang yang aktif dan yang tak boleh duduk diam je dekat rumah. Tapi the thing is, saya aktif tau. But when I do certain things macam cepat bosan tau. Kita akan macam, okay nak tukar. Tapi dalam netball ni, bukan tak nak tukar. Tapi terpaksa stick to one sport. It's not a bad thing. It's a good thing actually. Sebab bila kita stick to one thing consistently, kita akan dapat dia punya hasil. Dia nak kata mimpi jadi reality tu sendiri pun tak expect sebenarnya sampai this kind of level. Cuma nak tanya, An-Najwa lahir bulan 8 ke? Ya, saya lahir bulan 8. Awak ni macam dah research dulu je. Saya tak ada lah. Kita terjah je. Tapi orang yang lahir bulan 8 ni kebanyakan dia mencari cepat bosan. Dia fikir sama. Ya, betul. Tapi kita tak cepat bosan dengan orang. Kita setia. Alamak, itu lain cerita dah. Puas hati ke sebenarnya dengan pencapaian yang Najwa dapat sekarang ni? Individual punya target, saya rasa saya sangat berpuas hati dengan apa yang saya dah achieve. Sebab kalau ikutkan dalam Malaysia ni, in fact dalam ASEAN countries, saya orang yang pertama dah pernah pergi wakil klub dekat Australia. And saya rasa benda tu sangat, it's a big achievement. Walaupun the journey sebenarnya tak smooth langsung pun. Sebenarnya sakit perit juga sebenarnya saya pergi tu. Tapi bila to think back all the silver lining behind it, saya rasa benda tu sangat berharga. Kalau nak berjaya ni dia punya cabaran lain. Dari segi training tu, kalau boleh carut ni dah carut dah. Tapi nak buat macam mana kan, it's part of the journey. It's part of being professional athlete kan. So suka tak suka memang training tu kita kena jadi disiplin lah. Tapi the biggest challenge is simply believing yourself sebenarnya. Sama ada kita percaya ke tak dengan diri kita di samping orang-orang lain yang tak percaya dekat kita. So bila orang lain tak percaya dekat kita tu, itu adalah cabaran yang besar. Contohnya, this is from my experience. Baru start wakil Malaysia, tak hebat pun, serius tak hebat. Pergi game pun tak main. I jadi water girl, I jadi orang yang isi air, bagi makanan dekat teammates. I pergi pun tengok je, I observe je daripada luar. The biggest challenge tu sebab kita question the journey. Sebab aku not good enough ke, that's why aku tak dapat main ke apa. But actually it's not our time yet. Tetapi insyaAllah kalau kita keep on training, kita tak give up, and most importantly kalau kita keep on believing in ourselves, the opportunity tu akan eventually datang juga. And bila opportunity tu datang, you grab it with both hands, dua-dua tangan you kena pegang benda tu and you kena ambil all to yourself. 100% setuju dengan apa Najwa cakap. Kalau Cikin dulu pernah jadi atlet bola jaring, percaya tak? Oh, really? Tak, dia tipu je. Aduh, ini sudah kena kencing ni. Abang, terima kasih banyak Najwa atas perkongsian hari ini. Semoga terus terbang tinggi. Baik, thank you. Alright, bye-bye. Bye. Aneh-aneh ni apa lah ada dinosaur kat media prima ni. Wih, lain macam ni. Zek, kenapa awak tengok anak-anak saya? Anak Fiza? Anak. Kalau macam ni lah anak Fiza, hot betul mak dia. Fiza,
Ni macam apa benda dinosaur ni buat kat sini ni? Tak ada. Sebab apa? Kita kan celebrate anniversary yang 38 untuk TV3. Sentiasa bersama pun sebab tu. Sebab Jurassic World Dominion baru saja rilis dekat Powergama 9 Jun 2022. Sebab tu kita bawakan Velociraptor kita iaitu Beta. Kenalkan ni anak saya Beta. Beta yang besar ni. Beta yang besar ni. Beta yang kecil. Yang ini Blue. Blue anak sulung. Yang ini cucu. Oh patutlah. Jadi Fiza datang sini sebab nak jumpa Beta dengan Blue je lah. Bukan. Sebenarnya Fiza ada dekat sini untuk memeriahkan lagi Fiesta TV3 ni. Dan kita akan ada banyak sangat promosi dan juga kita ada banyak sangat aktiviti bersama dengan Helusaini. Kita juga ada Ana Jobling, ada Naim Daniel, ada Nabila Razali, ada pertandingan untuk buat kek bersama selebriti. Ada juga cabaran-cabaran lain untuk kita buat kek dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga, kalau Zack boleh jalan-jalan dekat pekarangan TV3 tu, kita boleh lihat banyak sebenarnya bazar-bazar ataupun food truck yang menjual hasil juadah mereka. Jadi I ada dekat sini untuk rasai keseronokan yang berada dekat TV3 untuk celebrate ulang tahun ke-38. So ini Beta dengan Blue ni semua dan macam Fiza katakan tadi semua benda tu adalah sempena ulang tahun TV3 lah. Betul. Bersempena dengan Jurassic World Dominion juga. Jurassic World Dominion. Yes. Zek, menarik ah. Tambah sikit Fiza. Lama menarik ah. So Beta dengan Blue lah so ni antara aktiviti adalah booth pun buka banyak Fiza macam-macam yang kita ada selain daripada anda boleh datang boleh bergambar dan sebagainya. Anda boleh tengoklah apa yang anda minat dekat sini. Belilah juadahnya banyak-banyak. Macam Helusaini tu semua bila Fiza boleh jumpa? Okey, kalau yang macam Helusaini, Naim Daniel dengan Nabila Razali, mereka akan membuat penampilan khas lebih kurang dalam pukul 11.30 pagi nanti bersama dengan pelancaran untuk ulang tahun ataupun Fiesta TV3. Dan tak cukup dengan itu lagi, kita juga akan bawakan kepada mereka semua iaitu Jurassic Park. Bukan. Jurassic World kat sini. Jurassic Park dekat slot franchise Magnificent 8 setiap Ahad jam 3 petang. So, that's why bila Jurassic World Dominion kita keluarkan daripada tahun 1992 punya filem. Okey, dekat TV3 khas untuk meraihkan lagi filem Jurassic World Dominion. Terkejut tak ada dinosaur sini? Terkejut. Saya sampai tadi mula-mula saya tertarik dah. Tengok dinosaur. Lagi terkejut jumpa Fiza. Fiza makin elok Fiza sekarang. Nampak macam dinosaur. T-Rex. T-Rex besar. Fiza makin kecil kan. Alright guys, jadi kepada anda semua jangan lupa untuk hadirkan diri anda. Okey, macam-macam aktiviti yang diadakan seperti yang Fiza bagi tahu kepada kita tadi. Helusaini, Nabila Razali, Ana Jobling sebagainya. 11.30 pagi hari ni Fiza Yes, insyaAllah. Jadi siap-siap sempena dengan hari Sabtu ni tak ada buat apa-apa. Datanglah dan hadirkanlah diri anda ke Seri Pentas Bandar Utama. Betul tu. Jadi kepada anda semua yang mungkin tercari-cari aktiviti untuk dilakukan pada hujung minggu, jom sama-sama memeriahkan lagi Fiesta TV3 sempena untuk meraihkan ulang tahun yang ke-38 pada bulan Jun ini. Yes, bulan Jun. Bulan yang penuh dengan suka. Jadi jadikan pengalaman hari ini salah satu anda punya suka yang boleh anda tik dalam checklist. Alright. Jadi terima kasih Fiza. Itu je. Ramai boleh datang jumpa Fiza tak? Fiza ada tak? Ada. Fiza ada. Fiza ada sambil saya memang jaga anak-anak saya. Jaga anak-anak dia. Baik. Jadi kepada anda jangan lupa datang dekat sini. Alright. Ni Zain nak kongsikan kepada anda. Kepada anda yang suka dengan drama TV3, ini ada drama terbaru untuk slot Samarinda. Tarik Aku ke Syurga bakal menemui anda mulai 23 Jun ini setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam hanya di TV3. Sarah ni kenal pun tak Zamri. Apatah lagi sayang. Makna adik kahwin juga. Tarik Aku ke Syurga mulai 23 Jun Isnin hingga Khamis 10 malam. Tarik Aku ke Syurga. Alright, Isnin hingga Khamis jam 10 malam. Okey Fiza, Zain nak jalan-jalan dengan Fiza ke sini boleh Boleh. Tapi sebelum itu kita rehat dulu. Kembali selepas ini. Di mana Fiza? Borak Kopi Tiam. Yeah. Lebihnya syurga di bawah tapakmu, kasih sejati kau curahkan. Tak sekali kau jauh ketika aku memerlukanmu, kau dekatku teguh. Embun malam hening dini hari, setiap kau menemani teriring doamu.
waktuku melihatmu, tangisan kau gembira, lihatku di sana. Kau ibu ku sanjungi, tiada dua bagiku. Kau terbaik permata dunia, tak ternilai pengorbananmu. Senyummu saat kau duka, kau pandang demi bahagia, teriring kasih dan rindu dalam doaku, syurga bagimu. Wow, Inilah dia. Legenda yang masih utuh berdiri. Alhamdulillah. Okey. Masuk di sini. Silakan. Terima kasih. Sebab Abang Bagio datang, dia tangguh halau Zaid keluar. Saya halau. Sebab kita nak duduk sekali orang kata. Alright. Lagu tu kalau kita dengar, saya dengar dia punya music arrangement dia kan. Arrangement dia ada ala-ala Hindustan betul. sikit. Saya tu teringat macam lagu macam dia punya feel tu lah kan kiranya kan. Dia sebenarnya saya ucapkan tahniah kepada Joe Slash. Joe Slash dan juga lirik dan lagu oleh ciptaan beliau. Wow. Dan di bawah Astakona Entertainment, saya ucapkan terima kasih kepada Astakona Entertainment kerana masih lagi ada kepercayaan untuk saya terus berkarya bersama dengan Astakona Entertainment. Mestilah okey. Dan kalau kita tengok di skrin sekarang ni, ini adalah videonya. Ya, ini video klip dia. Ramai yang termasuk semua, antaranya lelaki pun ada jatuh air matanya bila melihatkan klip video ni. Dia menyentap perasaan. Ada yang kata bagi respon, kata rindu mak kat kampung bila dah tengok video klip ni. Betul bang. Zaid, kalau bila Zaid tengok kan, dia punya tajuk Kau Ibu, apa yang kena mengenai dengan ibu ni memang terus menusuk ke kalbu kita lah. Ini antara orang kata anjakan yang saya berikan daripada segi karya yang untuk meneruskan kerjaya saya dalam bentuk yang lebih general. Betul. Untuk umum kan. Kalau selama ni saya lebih dikenali dengan lagu-lagu balada yang berunsurkan percintaan, ketuhanan kan, dan juga pelbagai konsep yang ada. Tapi kali ni saya perlu buat sesuatu untuk meneruskan kewujudan relevannya saya dalam industri dengan karya Kau Ibu ni. Bang, muka abang sini dah relevan. Orang kenal lagi. Saya tengok abang macam-macam. Orang kata, macam muda sungguh-sungguh lah. Dia kena sebenarnya sebab kita berniaga keseluruhannya, tubuh badan, talent, bakat kan. Jadi saya tak ada pilihan lain melainkan saya perlu jaga. Betul. Tapi saya perasan Abang Bagio kalau keluar kan, mesti waktu musim durian. Kan? Musim durian mesti Abang Bagio keluar. Itulah dia. Asalkan durian je Bagio je durian kan. Tapi kali ni saya tak berniaga durian. Tak berniaga durian sebab masalah pekerja tak ada. Saya dengan Zaid ada kalau minta tolong, tapi kami akan tolong habiskan durian. Nanti takut payment jual durian tu tak cukup nak bayar korang. Okey bang, ni bang, kalau kita dengar karya Kau Ibu bang kan. Zaid nak tanya sikit, mungkin secara peribadi abang boleh kongsikan bersama penonton Kiam. Bila abang dapat lagu daripada Joe Slash, Kau Ibu, dan abang membaca lirik dan sebagainya, berapa lama abang untuk ambil masuk dalam jiwa dan rekod lagu. Pertama sekali bila title Kau Ibu tu dah cukup menyentap jiwa saya. Kerana kehidupan saya sebagai anak yatim piatu daripada usia bermula darjah 4 dan darjah 5 kan. Saya kehilangan bapa, lepas tu kehilangan ibu. Jadi ini antara yang kata advantage untuk saya, orang kata automatically secara spontaneousnya saya merasai akan lagu ni mesti touch gila kan. Dengan lirik dia yang simple tetapi dia menyentuh akan hawa orang yang faham apa yang kita sampaikan. Tetapi untuk nyanyikan lagu ni bukan mudah. Saya ambil masa dalam 5 jam baru siap. Sebab melodi dia tu berbeza. Agak payah. Betul. Banyak macam mid semi-semitone dia tak ada.
takut off pitch dan sebagainya lah. Macam-macam lah sebab itu antara yang mencabar untuk saya lah. Tetapi alhamdulillah akhirnya finish product tu menampakkan orang kata diterima oleh semua lah. Tak ada orang cakap pelik ke apa lagu kau ni nyanyi kan. Tak. Memang kalau dengar tadi pun macam dia sesuatu yang berbeza tapi at the same time dia macam familiar. Nampak tak kan? Dan dia melodi tu kena dengan untuk hawa telinga semua lah. Maknanya tak ada orang kata macam susah nak tangkap, dia sangat catchy lah. Bolehlah karok tapi ada juga di kalangan yang ada juga di kalangan kan lagu ini aku nak karok macam mana ni bagi susah je tu. Kan? Saya dengar. Mungkin orang kami 5 jam juga untuk tadi. Okey. Dan kalau bercerita tentang lagu, pilihan lagu dan sebagainya kan. Kalau lagu tadi tu kita nampak dia lebih menyentuh jiwa. Ada ke mungkin abang rasa macam next nak lagi lagu rancak pula lah. Untuk orang enjoy dekat TikTok pula. Boleh. Sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya nyanyian ni lebih kepada orang kata penjiwaan dan juga kita perbagaikan karakter sebenarnya. Tapi melalui suara kan. Jadi benda tu tak jadi masalah sebenarnya. Jadi tak ada masalah lah sebab Zack boleh tolong. Zack ni pandai buat lagu, buat lirik. Jadi kalau lagu laju tu bagi kat dia. Tapi dia nyanyi okey lah. Dah dengar sikit tak? Sikit Zack. Nak larang apa? Lagu tu yang bagi sikit lah. Lagu ibu ke whatever lah. Cak kamu Zack. Lagu apa? Okey. Zack tak hafal lah. Okey tak apa. Lagu apa yang Zack tahu? Cek. Mana boleh nyanyi? Dia tak. Sebenarnya dia pada nyanyi. Dia tak nak tunjuk bakat dia. Malu. Kita TV host hari ni. Jadi untuk lagu Kau Ibu ni saya dapat respon daripada kalangan peminat mana yang melihat di YouTube tu. Banyak yang kata alamak rindu ibu kat kampung lah. Ada yang baru balik sebab kebetulan kita launch lagu ni pada sempena hari ibu. Jadi masa tu semua balik bercuti kan. Baru lepas balik bercuti raya tak silap ke macam mana. Jadi bila dia kata alamak baru balik kampung ni dengan lagu kau dah aku rindu lah kat ibu aku balik kan. Contoh gitu. Baliklah balik. Bajet. Itulah kadang-kadang kan bila lagu-lagu macam ni saya menyedarkan kita rasa macam call mak kita sekarang. Betul. Tapi saya lebih mengambil advantage kalau dulu Piramli dengan lagu ibunya. Lepas tu ada lagi rakan-rakan yang lain kan. Jadi saya ambil advantage tu untuk buat sesuatu supaya adalah buah tangan daripada manusia yang bernama Bagio kan. Betul. Dalam industri muzik tanah air kan. Okey, macam abang mungkin boleh kongsikan sebab mungkin ramai macam lemak sekarang juga nak tengok YouTube, nak tahu juga perkembangan terbaru, kongsi kat Instagram mungkin. Okey, boleh pergi ke semua media sosial saya, mudah je, Bagio My. Tu kat situ nampak tu Bagio MY kan. Tak ramai saya punya follower. Tak apa. Tak apa. Ini lepas dia akan ramai ni. Diorang tak jumpa. Ada MY tu mungkin. Abang ni humble lah. Daripada ada orang lama tau. Ini apa? Ini YouTube channel dia. Ini tengok macam YouTube buat vlog channel saya ada. Abang buat apa bang kat YouTube ni bang? Yang mana? Macam-macam lah. Saya share dengan aktiviti berbasikal saya. Di mana saya akan mengadakan satu event berbasikal pada 30 bulan 7 ni. 100 Typing Fondo Ride Fellowship. Typing Fellowship Fondo Ride. Balik lah. Sebenarnya bila tengok abang cycling ni, itulah salah satu secretnya. Betul tak? Okey, bagi satu tips abang dekat orang luar sana macam mana untuk nampak kekal aktif, kena ada pilihan beriadah lah yang bersesuaian dengan fizikal kita. Kena orang pergi jogging-jogging kan. Sekarang ada yang tak lalu nak jogging kan. Tapi pada saya lebih mudah berbasikal lah. Sebab walaupun kita tak push, kita boleh lajak je basikal tu. Kalau berlari 100 meter depan tu dah tak lalu lah. Okey. Betul. Jadi terima kasih sebab bagi tips kesihatan juga untuk kita. Terima kasih juga abang Bagio kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih Borak Kopitiam. Abang nak dengar, abang nak nyanyikan lagu asyik. Ya, betul. Apa kita bagi abang ruang dulu? Boleh, insya-Allah. Abang boleh? Abang silakan. Ke sana. Tapi abang pun sebelum itu kita ingin berterima kasih kepada semua penonton-penonton Borak Kopitiam yang terus setia dan memberi sokongan kepada kami dari awal hingga kini. Ya, betul. Dan sebenarnya saya dengan Zack sangat berbesar hati bila anda semua komen di Facebook kami, tinggalkan dengan komen-komen yang baik. Jadi teruskan menyokong kami, insya-Allah. Jadi kami akan tinggalkan anda dengan hiburan yang daripada seorang legenda. Kita ada Bagio di sini. Terima kasih juga Dayah kerana menjadi seorang kakak yang luar biasa. Apapun, selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi esok. Alright, di Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Bye-bye.
bukan bahasa kalimah yang sama, puji dan memuja, dilindung dan dibuka, rahasia kan tetap rahasia. Indah bukan rupa, harum bukan bunga, manis bukan gula, panas bukannya bara, cinta kan tetap cinta. Sejak aku kenali cintamu yang suci, aku telah berjanji tak berpaling lagi. Akan aku genggam api hingga jadi besi dan nyata sebati. Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asyiknya cinta. Gelap bukan malam,